Dua perkara yang saya nak timbulkan. Yang pertama, hujah kerajaan mestilah konsisten dalam soal ini. Ketika BN tidak menjadi kerajaan di Terengganu, selepas bayaran pertama royalti minyak diberikan, tahun berikutnya tak diberi lagi. Waktu itu hujah kerajaan adalah Terengganu tak layak dapat royalti. Kes itu dibawa ke mahkamah. Antara hujah kerajaan ialah kerana penemuan minyak di Terengganu itu pun di luar kawasan pantai Terengganu. Di luar kawasan pantai Terengganu. Hari ini yang berhormat maklumkan bahawa Terengganu dapat sebab ianya dalam kawasan Terengganu. Ya, jadi sebab itu saya kata mesti konsisten. Baik ya? Itu yang pertama. Yang kedua, Kelantan. Betul, sebelum disedut minyak, ini Gua Musang Arif. Saya tak nak pandang dia gemuruh kalau tengok. Sebab minyak hal Gua Musang sebenarnya. Dia yang asaskan tubuhkan Petronas. Tapi saya memberanikan diri untuk memberi penghujahan bahawa sebelum minyak disedut, gas dulu disedut. Yang sekarang, betul kawasan pertindihan. Kalau nak diusaha hasilkan, ambil gas. Kalau kawasan pertindihan itu, logiknya bagi menjimatkan kos dan segala macam, mestilah didaratkan di kawasan yang lebih dekat, bukan? Kenapa dibawa ke Songkla? Daripada Telaga Minyak itu ke Songkla 278 km. Saya merujuk jawapan Tengku Adenan Tengku Mansur dalam parlimen ini dalam handset tahun 2004. 278 ke Songkla, manakala ke Tumpat cuma lingkungan 100 km. Yang berhormat ahli ekonomi, ini soal kos. Dan bila didaratkan di Songkla, Petronas adalah pembeli yang lebih besar berbanding dengan pengguna di Thailand melalui usaha sama itu. Dahlah gas itu dibawa ke sana, pipe itu nak kena yuran. Pipe gas nak diletak di bumi Thai, kena bayar lagi yuran, kena bayar lagi tolnya. Kemudian dah diusaha gas itu, Petronas pembeli terbesar mengikut perjanjian gas ini. Mana munasabahnya? Alangkah baiknya dibawa ke Kelantan. Itu hujah saya dari sudut ini. Jadi terima kasih atas usaha berterusan berhormat, kerana suka jika sekiranya Kelantan juga dapat hasil. Kita juga tunggu. Ya, kerana ini saya fikir isu yang melibatkan, kalau kita nak buktikan keikhlasan politik kita, inilah masanya sebenarnya. Jauh lebih penting daripada kerajaan perpaduan dan segala macam. Ini sebenarnya kembalikan kepada yang hak. Boleh setuju Bang Musang ya? Angguk nampak lebih biasa. Boleh sekali. Selamat. Shah Alam lah, sebab saya harap Shah Alam kita boleh berhujah dengan baik. Alah, kecil hati pula Bang Tian. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Timbalan Menteri. Sebenarnya saya nak balik kepada jawapan yang asal tadi, iaitu bahawa oleh kerana ada pertindihan maka Kelantan tidak ada hak. Ya, ini saya rasa satu hujah yang bercanggah dengan konsep federalisme, yang mana dengan oleh kerana adanya konsep federalisme itu, maka kita mengiktiraf bahawa perairan adalah milik negeri, dan apa yang keluar hasil daripada perairan yang berhampiran itu adalah milik negeri, dan itulah sebabnya kita kena bayar royalty. Ya. Lalu bila ada pertindihan oleh kerana ianya berhampiran dengan sempadan, dengan Siam dan sebagainya, ianya tidak boleh digunakan sebagai satu hujah untuk menafikan konsep federalisme yang wujud, yang mana negara kita diasaskan kepada konsep itu. Dan saya rasa inilah di antara sebab juga mengapa dalam laporan-laporan EPU yang telah disebutkan tadi oleh yang berhormat Macam, ianya diiktiraf bahawa ianya adalah hasil daripada kerajaan negeri Kelantan. Ya. Oleh itu saya rasa hujah pertindihan itu tidak boleh diguna pakai. Ianya boleh diguna pakai untuk mengagihkan hasil, tetapi akhirnya kalau mungkinlah 100% tu 50% pergi ke Siam, 50% pergi ke Malaysia. Yang 50% yang pergi ke Malaysia itu adalah hak milik kerajaan negeri Kelantan, dan royalty mesti dibayar ke negeri Kelantan, ya, kerana konsep federalisme yang ada. Ya. Dan kalau kita teruskan dengan hujah yang seperti ini, kita macam mahu menafikan di antara asas-asas utama terbinanya negara Malaysia. Ya. Saya rasa saya minta Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Saya rasa saya menghormati itu pandangan Yang Berhormat, dan pandangan ini tidaklah terlalu unreasonable dengan izin. Ya.
Tidak terlalu unreasonable. Tetapi amalan sekarangnya ialah amalan sekarang, yang ini belum boleh diagihkan. Tapi saya yakin dengan surat-surat, maknanya yang pertindihan ni amalannya, tambah-tambah lagi definisi perairan negeri itu, sebab kita ada economic zone, dan kalaulah betul lah di Vietnam itu melampaui economic zone 200 km sampai dah 230 km, ini bukan hak satu-satu negeri lagi, mungkin hak satu negara. Tetapi memanglah kalau dikaitkan, kalau lukis lain dia tu mungkin dia akan sampai ke satu negeri, betul lah seperti yang Berhormat kata, saya tak nak argue. Cuma tadi yang Berhormat macam, walaupun dia dah tak ada, dia sebut ini yang kawasan joint development dengan Thailand ni, mengapa buat ke Songkla, tidak di Tumpak ke ataupun Bacuk ke, ini memanglah dari segi logiknya kita boleh persoalkan. Tetapi kita jangan lupa bahawa ini adalah perjanjian dua negara untuk membolehkan urusan penggalian hasil ini dapat dibuat. Kadang-kadang mungkin kita kena ada give and take. Give and take, kita tak boleh nak semua, ini Malaysia Petronas lah, kita dah lah Petronas yang buatnya, mari kita nak pipekan pula ke pantai timur, ke Malaysia. Memang itu kalau boleh kita tak semualah. Tapi dalam pertimbangan antarabangsa, dalam nama lagi kerjasama, mereka pun ada tuntutan mereka, ada tuntutan mereka. Maka saya tidak nak prejudge lah what was the conclusion, what was the basis, sebab saya pun tak terlibat dalam negotiation. Tapi prinsipnya kita kena ambil kira, itu prinsipnya. Saya nak teruskan, Yang Berhormat, cukuplah nanti mungkin poin-poin lain lagi boleh, sebab saya dah hormati dah pandangan Yang Berhormat tu. Okey, tapi yang soalan Macang tadi berhubung dengan Pulau Pinang, Macang tak ada, nanti dia jumpa saya bagi explain kat dia sebab dia dah tak ada sini. Sebab Yang Berhormat, saya nak sebut satu je. Yang Berhormat, sebelum saya beralih kepada topik-topik lain, kalau boleh saya nak cuba ringkaskan. Yang Berhormat Perkhidmatan Pauh kata ini apa sampai tax break pun, tax ni pun masuk dalam pakej ransangan. Saya bukan nak memperkecilkanlah pandangan Yang Berhormat Ketua Pembangkang, tapi mengikut penyenaraian antarabangsa, pakej-pakej ransangan yang dibuat oleh negara-negara seperti United States, pakej pertamanya $700 billion. Ini dibuat untuk membantu syarikat-syarikat keuangan yang bermasalah. Itu dikira juga sebagai pakej ransangan. Kemudian ada tax cuts, dengan izin, potongan cukai, business dan individuals, termasuk South Korea yang 33 trilion won ini, termasuk tax cuts untuk individuals dan syarikat. Germany, income tax cuts. Jadi ini semua pakej ransangan. Dia ada pakej ransangan ni, pakej ekonomi. Kita tahu pakej ekonomi ni ada yang fiscal expenditure dan ada juga yang monetary. Jadi yang fiscal ni, fiscal stimulus ada, tindakan tax pun boleh dimasukkan dan diterima di peringkat antarabangsa. Ia adalah sebahagian daripada pakej ransangan. Sila Kuala Selangor. Terima kasih.